kata memperkasakan tenaga anak muda, orang kata keintelektualan anak muda ini. Kerana apa? Anak muda inilah sebenarnya akan mencorakkan masa hadapan. Semua orang tahu perkara tersebut. Jadi setiap negeri mempunyai ada exco sukan dan juga untuk melihat potensi anak muda ini masing-masing dan bagaimana untuk mereka semua ini diangkat suaranya dan juga digunakan suaranya untuk sekurang-kurangnya di peringkat pembuat polisi. Jadi hari ini untuk kita melihat bagaimanakah suara anak muda di peringkat negeri Selangor diangkat suaranya, terutamanya dari aspek modal insan, sukan. Hari ini saya bersama dengan Yang Berhormat Muhammad Khairuddin Othman, iaitu Exco Generasi Muda Sukan dan Modal Insan Negeri Selangor, untuk kita melihat sendiri apakah usaha yang dilakukan oleh negeri Selangor bagi mengangkat suara anak muda ini. Kita menggunakan tenaga mereka, kita menggunakan keintelektualan mereka untuk membangunkan negeri Selangor. Selamat datang, selamat pagi Malaysia, YB. Terima kasih, Wan. Masih belum terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya, YB. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, YB. Baiklah, YB. Sehingga hari ini di peringkat negeri Selangor, apakah tindakan kerajaan negeri yang negeri rasakan pentingnya untuk suara anak muda ini diangkat dan didengar? Dari aspek modal insan dan juga saya pasti sukan juga merupakan salah satu kuasa yang perlu juga kita bangunkan di peringkat negeri Selangor. YB, silakan. Wan, Selangor ni yang penting sekali kita kena faham Selangor ni negeri yang sangat dinamik. Dia sangat berbeza kalau kita banding dengan negeri yang lain kan. Sebab itulah kalau tengok daripada population kita, 43%, close to 50% adalah mereka di kalangan mereka yang 40 tahun ke bawah. Maknanya peranan anak muda ni sangat besar. Umur 15 ke 40 tu about 43% daripada 7 million population kita. Dan siapa saja yang jadi exco ataupun kepimpinan yang jaga anak muda di Selangor ni is challenging lah. Sebab sifat anak muda di Selangor ni dia dynamic, dia berubah-ubah dengan maklumat yang pelbagai, dengan kecekalan yang bagus di Selangor. So bila saya naik sebagai exco, di antara perkara yang kita buat adalah kita susun struktur. Sebab di bawah undang-undang belia adalah di bawah federal. Tapi apa kita buat apabila kementerian waktu tu zaman Syed Saddiq, dia reduce umur anak muda daripada 35 ke 30 waktu tu kan. Selangor ambil tindakan, kita mengambil tindakan berani, iaitu kita memperkenalkan dasar belia Selangor 2020. Di antara intipati dia adalah kita redefine balik belia kita di Selangor ini. Kalau federal menganggap Akta Pertubuhan reduce umur ke 30, kita masih mengiktiraf belia di antara 30 ke 40 sebagai belia. Sebab kita tengok trend ni sekarang kan, belia sekarang ni dia kebanyakan belia kita ni umur 31, 32 ke 35 pun masih single lagi. Takkan kita nak kata dia dah umur tua. Jadi by reducing kepada 30, Selangor mengisi gap kita. Kita redefine. Kalau 15 ke 30 kita panggil belia. Kalau 30 ke 40 kita panggil belia dewasa. Apa impact dia? Impact dia, mereka yang dalam range umur 30 ke 40 ini, dia masih lagi layak untuk memohon skim belia di negeri Selangor. Itu impact dia kepada kita. Okey. Sebab saya juga mampu bolehlah. Terasa muda. Terasa muda. Sebut belia. Sebab kita dynamic. Selangor kita dynamic. Jadi kita introduce dasar belia Selangor dan kita introduce pelbagai program yang kita ada di Selangor. Maknanya kita tidak fix program itu dalam bentuk keagamaan saja. Kita tidak fix sama ada sport saja. Kita ada sports, kita ada agama. In fact saya ingat 2019 kita buat program indie. Konsert indie. Konsert indie yang mana ramai yang masih rupanya indie ni ramai pengikut kan. Dia ramai pengikut dan saya tengok dia punya population tu besar. Sebab Selangor ni kita nak belia kita rasa inklusif. The main objective kerajaan negeri adalah kita nak belia kita rasa bahawa kerajaan dekat dengan mereka. Suatu program kita buat program Ride, kalau Wan pernah dengar Roda Darul Ihsan. Satu program yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, khusus untuk nak bantu belia kita yang terlibat dengan e-hailing ataupun p-hailing kita. Jadi di Selangor kita ada program p-hailing. Baru-baru ni kita bagi kepada 3,000 orang penerima p-hailing, iaitu bantuan RM500 kepada mereka yang membawa p-hailing di Selangor. So
Banyak benda kita buat. Sepanjang penggal ini, bagaimana YB melihat kuasa anak muda, suara anak muda sepanjang penggal ini betul-betul kita beri fokus dan juga kita angkat suara mereka ini supaya tidak tercicir. Kerana apa? Saya kira kita sudah pun berada pada tahun 2023 dengan teknologi sekarang, dengan AI, kewujudan AI dan sebagainya. Jadi kita nak pastikan suara mereka ini tidak terpinggir. Apakah pergerakan dan juga perkembangan suara anak muda di negeri Selangor sepanjang penggal bersama dengan YB? Saya ingat dulu, saya ingat kalau trend lama 70-an, 80-an, rakyat mendengar suara kerajaan. Tapi sekarang ini, di zaman milenial ini, kerajaan kena dengar suara anak muda itu. Sebab suara anak muda ni sangat signifikan dalam mana-mana negeri ataupun negara. Very, very significant sebab dia punya population besar. Jadi untuk mengangkat suara anak muda ini, the best way is adalah kita dengar daripada grassroots itu sendiri. Sebab tu walaupun kita ada pertubuhan, majlis belia dan pelbagai, tapi saya mengambil sikap suka dengar daripada suara-suara grassroots. That is why my intention adalah most exco, most kerajaan negeri dia fokus kepada high performance game ataupun leaders of the persatuan, association. Tapi saya fokus pada mass. Saya nak tahu yang bawah-bawah ini. P-hailing, e-hailing kita, Grab, kita nak tahu apa dia nak dari segi ekonomi, dari segi peluang pekerjaan. Kita nak dia rasa benda-benda gitu. That is why di antara benda lain kita buat adalah di samping kita memperkenalkan kita jadi inclusivity dalam program kita, kita sentiasa memastikan kadar pengangguran di kalangan belia kita ni rendah. Alhamdulillah Selangor kita maintain kadar pengangguran kita di bawah kadar 4%. Kecuali waktu pandemik kita naik sikit 4.1, 4.2. Yang lain kita maintain below 4%. Bermakna menunjukkan anak muda di Selangor ni very independent. Dia kena retrench daripada kerja, dia buat bisnes. Dia dah habis belajar, dia tidak bergantung pada pekerjaan, dia pergi buat bisnes sendiri. Jadi this is Selangor. Jadi how kerajaan nak cater suara mereka ini, itu satu cabaran pada kita lah. Kita kena pelbagaikan banyak aspek dalam Selangor. Okey, untuk perancangan masa hadapan selepas 2023, apa yang Selangor lihat dan Selangor akan buat untuk memperkasakan lagi suara anak muda? Saya rasa adalah sangat penting untuk melahirkan banyak kepimpinan di kalangan anak muda ini. Sebab saya tengok generasi sekarang ini, dia lebih suka bersifat tidak diikat oleh mana-mana protokol, birokrasi. Ini anak muda kita sekarang. Tetapi dalam masa yang sama, kerajaan juga ada tanggungjawab untuk melahirkan mereka-mereka ini menjadi leader, future leaders kita lah. Sebab tu kita ada program-program yang engagement dengan mereka dari segi kursus motivasi, kursus bina insan. Kita ada program-program leadership, kita ada program sukarelawan. This is to build leadership di kalangan anak muda kita. Saya berharap Selangor boleh melahirkan ramai kepimpinan negara di suatu masa. Sebagaimana kita melahirkan banyak atlet kebangsaan daripada anak Selangor, kita juga nak Selangor ini melahirkan ramai leaders of the future untuk anak muda. Dan kita juga berharap anak muda dapat engage dengan kerajaan negeri sebab suara mereka sangat relevan kepada kita untuk kita bina polisi kita tu. Okey, bercakap mengenai sukan, apakah usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan negeri untuk memperkuatkan lagi bidang sukan di negeri Selangor? Kita tahu Selangor kuat dari segi sukan bola sepak dan juga kalau sukma tu antara negeri-negeri yang berada di atas untuk mendapat pengutapan emas dan sebagainya, dan tak dapat dinafikan daripada dulu sampai sekarang memang Selangor tu kuat. Jadi peringkat kerajaan negeri untuk mengekalkan dan juga mencari bakat-bakat baru dalam arena sukan ini. Bagaimana? Iyalah, Selangor ni memang by nature kita kuat, kecuali sukma yang terakhir kita jatuh ke tempat keempat lah kan. Tapi we take the challenge. Di antara perkara baru yang kita buat di Selangor ini adalah kita memperkasakan sport science. Sains sukan itu sendiri. Saya baru balik pada Korea, South Korea. Kita engage dengan Seoul Sport Council dengan di sana dengan Korea Institute of Science, Sport Science. Di antara benda ini adalah kita nak
really study on sports science ini. Sebab banyak orang ignore sebenarnya pasal sports science ini. Pada saya, sports science itu adalah penyebab untuk mendapatkan performance yang baik. Betul. Jadi itu kita fokus di situ. So, kalau sport semua orang buat, semua negeri pun hebat kan. Ya. Kan? Jadi, betul lah. Orang kata kalau dulu, kalau kita lihat atlet dari negara Eropah, disebabkan fizikal mereka boleh menang. Tetapi Jepun menafikan perkara tersebut. Dengan fizikal yang kecil daripada kita, mampu untuk berada lebih tinggi daripada negara-negara Eropah ataupun negara-negara Amerika Syarikat. Jadi sport science itu penting. Jadi apakah perancangan lain yang dilakukan oleh pihak kerajaan negeri untuk melihat modal insan dari segi sukan? Kuasa ini sentiasa berada pada kuasa yang teratas di Malaysia lah. Dan apa yang kita mahukan sebenarnya kuasa ini dibawa ke peringkat antarabangsa lah kan? Ya, betul. I think tanggungjawab kerajaan adalah menyediakan peluang pada mereka. Peluang modal insan, perkara-perkara latihan dan kursus-kursus. Yang terbaru kan, kalau untuk makluman penonton semua, di Selangor baru-baru ini kita telah menandatangani satu memorandum persefahaman di antara rumah-rumah perlindungan kebajikan di Selangor dengan STDC, Selangor Technical Development Skill Corporation. Kita nak belia kita sama ada dia dalam swasta ke, government ke, ataupun mereka yang masih dalam skim rumah kebajikan perlindungan, kita nak mereka ini sustain dari segi modal insan mereka. Baru-baru ini kita buat satu perjanjian, semua mereka yang duduk, belia-belia kita yang duduk di rumah perlindungan sehingga umur 17, kita wajibkan dia mengikuti kursus teknikal selepas pada itu. Yuran kita bayar, hostel kita bayar, duit poket kita bagi. Sebab kita tidak mahu belia-belia kita terlepas pandang belia-belia kita. Yang mana yang graduate, dia boleh survive lah barangkali. Yang mana yang ada skill boleh survive. Tapi yang ada lagi lopongan-lopongan yang kita kena isi macam mereka bajikan. Sebab laporan kita terima, ada juga kes mereka yang selepas rumah kebajikan, umur 17, dia tidak boleh survive dalam market. Sebab dengan latar belakang dia barangkali dengan kelemahan skill, kerajaan negeri impose kepada rumah kebajikan Selangor, rumah perlindungan, kita impose nak tak nak, you kena masuk technical skill untuk dapat skill dan kita lepas dia kepada masyarakat. Ini kerja kerajaan negeri. Kerajaan negeri adalah bertanggungjawab mengisi dan menyediakan. Kita nak lahirkan kepimpinan, kita kena provide the platform. Kita nak dikuat ekonomi, kita kena provide ekonomi platform. Kalau tidak, rakyat akan menunggu dan lihat bagaimana dia nak ni. So that's the role of the government lah, Wan. So it's not easy di Selangor. Sebab belia kita ni very dynamic. Dynamic in a sense, banyak karakter, banyak interest, banyak pelbagai. But Alhamdulillah, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar kita manage to introduce a policy yang saya kira merangkumi semua aspek semua rakyat termasuk belia kita. YB, kita berada pada minit-minit terakhir ini, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada YB sepanjang penggal ini dan juga apakah yang diharapkan oleh YB kalau diberi peluang untuk penggal hadapan. Silakan YB. Sama ada saya ataupun exco yang lain sekalipun, saya rasa di antara fokus kita yang akan datang ni adalah to build a leadership. To build leadership. Saya juga mengharapkan bahawa kita memperbanyakkan lagi skim-skim kepada belia kita, termasuk skim entrepreneurship pada saya. Saya suka lihat macam mana Jerman buat. Saya tak pernah sampai Jerman lagi, tapi saya mendapat laporan bahawa dia very entrepreneurs di Jerman. Saya nak kalau boleh belia-belia kita ni go into that, supaya dia boleh survive, tidak kebergantungan dia kurang, dan dalam masa bersama kena engage dengan kerajaan negeri untuk masa hadapan. Itu dia sedikit bagaimanakah kita melihat misi dan juga visi yang dilakukan oleh kerajaan negeri Selangor dalam memperkasakan generasi muda